Okey. Beliau telah mengajar di Masjid Amru bin As di Fustat. Okey. Kat sinilah beliau mengeluarkan kitab Kitab Al-Um ni adalah pandangan beliau atau kitab fiqh beliau yang mana menggunakan qaul jadid. Okey, kitab Al-Um. Okey, dekat Mesir ni ada masalah juga sebenarnya. Okey. Bila datang Mesir ni diguna mazhab Imam Malik, datangnya Syafi'i, seolah mazhab Imam Malik tu seolah-olah macam nak lumpuh. Okey, sehingga kan ada pengikut dia yang datang kepada wali Mesir pada ketika itu yang suruh hamba keluar. Berhalau. Dan wali Mesir ni dia nak buat dah macam tu, tapi tak sempat nak buat, dia meninggal dunia dululah sebelum dia buat macam tu. Okey, tinggallah Imam Syafi'i. Dan ada cerita lain. Okey. Seorang lagi pengikut setia, bukan setia ni bukan setia, jenis dok dewasa. Okey, pengikut yang jenis dok dewasa daripada Imam Malik yang bernama Ashhab telah berdoa dengan sujud beliau. Beliau berkata memohon kepada Allah Taala, ya Allah, ya Tuhanku, matikanlah Asy-Syafi'i, jika tidak ilmu Malik akan hilang. Okey. Maknanya di sini macam tak, dia benih-benih keta'assuban tu. Benih-benih keta'assuban mula disemai. Okey. Okey, kita pergi kepada murid Imam Syafi'i. Semasa di Hijaz, boleh baca, okey, di Hijaz. Wah, anda tak usah sangat, tak pasal sangat berbicara. Di Hijaz ada murid dia seperti yang kita tahu di Baghdad. Okey. Kemudian di Mesir. Di Mesir, Abu Ibrahim Ismail bin Yahya Al-Muzani Al-Misri. Ni salah seorang anak buah Imam Syafi'i yang besar lah. Abu Ya'qub bin Yusuf bin Yahya Al-Buaiti juga seorang ulama besar. Dan Abu Muhammad Rabi' bin Sulaiman Al-Jabar Al-Muradi. Yang ni yang tulis, yang salin. Kita cerita tentang Ar-Risalah nanti. Okey. Kita Asy-Syafi'i. Ada yang kita tahu dua besar, Ar-Risalah, Al-Um. Ada akan ceritakan Ar-Risalah, tapi kita yang Syafi'i yang lain, Ikhtilaf Al-Iraqiyyin, Al-Hujjah, Al-Musnad, Ikhtilaf Al-Hadis, Ibtalul Istihsan, Al-Jami' Ilmi. Kitab ada dua jenis, iaitu yang Imam Syafi'i sendiri yang tulis ataupun yang disalin terus daripada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i beritahu ada orang tulis. Dan yang keduanya yang disandarkan kepada Imam Syafi'i iaitu Mukhtasar Al-Buaiti dan juga Mukhtasar Al-Muzani. Okey. Kita pergi kepada kitab Ar-Risalah sikit lah. Kita masuk kepada kitab Ar-Risalah sikit. Okey, kitab Ar-Risalah. Kita tahu dia kata hazal kitabi atau kitabuna. Tapi oleh kerana dia dah hantar semacam surat, maka dia berada di Mesir. Okey. Mengenai Ar-Risalah yang disusun pada di Mesir, Syekh Ahmad Syakir, iaitu orang yang mengkaji kitab Ar-Risalah ini, mengatakan berpendapat bahawa dia disalin terus daripada Imam Syafi'i oleh Rabi' Al-Muradi secara imla. Okey. Itu berkenaan Ar-Risalah. Kita cerita sikit berkenaan dengan asal-usul dia, asal-usul ilmu usul fiqh. Mana ilmu usul fiqh? Iaitu ilmu yang membicarakan kaedah-kaedah umum yang digunakan untuk pemahaman dan tafsili untuk mengeluarkan hukum syar'i. Hukum syar'i ini kita tak senang-senang kita nak keluarkan. Kita belajar hadis. Tak, 1000 hadis tak apa. 2000 lebih hebat daripada Imam Bukhari Muslim. 100,000 contohnya hadis. Termasuk juga Israiliyat, semua kita hafal. Kemudian kita nak keluarkan hukum. Boleh ke? Boleh. Kenapa tak boleh? Nanti dia kaitan. Sekurang-kurangnya kita belajar ilmu usul fiqh ni. Okey, ilmu usul fiqh ni. Itu bila kita nak belajar ilmu usul fiqh. Sejarah dia bermula zaman Rasulullah macam diceritakan oleh Presiden Muhammad tadi. Okey. Ada suara yang diperlukan zaman sahabat, perbincangan yang berlaku, tapi ada kaul sahabat, ada kaul sahabat yang mana bercanggah dengan sama lain, iaitu dibincangkan dalam ilmu usul fiqh. Lepas tu zaman tabi'in, ulama mengeluarkan ijtihad sendiri. Tapi masa zaman ni dia peluang khilafah telah besar, tapi masalah dia tidak telah menguncing, tapi tidak sehebat masa zaman Syafi'i lah. Okey. Tidak sehebat pada zaman Syafi'i. Okey. Dr. Rafat Usman menyatakan 5 punca mengapa Imam Syafi'i mengambil langkah untuk menulis dan menyusun ilmu usul fiqh.
Okey, beliau berada dalam zaman perselingkahan antara ahli hadis dan juga ahli ra'i. Yang masing-masing mempunyai hujah yang memerlukan pada penyelesaian. Yang keduanya, beliau juga berada di zaman perselingkahan sumber-sumber hukum. Okey, berselingkahan sumber-sumber hukum seperti syarat, penerimaan hadis, qiyas, istihsan, ijma' dan lain-lain. Pada ketika itu banyak periwayatan hadis yang bercanggah dari satu sama lain, menatijahkan ilmu al-jama' baina adillah dan juga nasah wa mansukh. Suasana yang memerlukan qiyas untuk menentukan hukum. Qiyas, okey, banyak qiyas. Yang mana qiyas ni salah satu usul di dalam mazhab Asy-Syafi'i yang diterima oleh Syafi'i. Okey, berdasarkan khilafah Islamiah. Dan juga ada faktor yang lain, kurangnya orang semakin kurang menguasai ilmu bahasa Arab. Okey, bahasa Arab. Okay, maka semangatnya di dalam ilmu usul fiqh tidak dapat dinafikan lagi, iaitu salah satunya melalui tulisan Al-Risalah, yang mana Al-Risalah ni rujukan utama sampai sekarang ni. Okey, Al-Risalah. Kalau tengok kitab Al-Risalah, kalau anda baca kitab Al-Risalah tak pernah faham. Sebab tulisan dia tertawa, Islam ke faham kot. Anda masa Azhar dulu baca kitab Al-Risalah, istihsan je pun tajuknya. Boleh pening kepala baca. Okey, kitab yang paling baiklah kalau kita nak baca tu berkenaan dengan usul fiqh. Okey. Okey. Dan juga ditambah lagi kelebihan Asy-Syafi'i di dalam maknanya sebelum ni kita riwayat dia belajar daripada tiga negara yang besar. Lepas tu dia belajar bahasa Arab, dia belajar juga fiqh dan juga hadis di Mekah. Maka beliau digelar ulama mujtahid mutlaq. Okey. Kesimpulannya kembali ke rahmatullah. Okey. Beliau meninggal dunia pada tahun 204 Hijrah. Disebabkan penyakit buasir yang ada dalam ketika Mesir. Siapa tahu riwayat lain yang menakwalkan bagaimana Asy-Syafi'i mati? Saya tahu sebab lain yang diceritakan kepada kita. Okey, selain daripada beliau meninggal dunia akibat penyakit buasir. Riwayat lain yang anda tak suka nak pakai, nak ceritakan, tapi anda ceritakanlah. Sebab semuanya ahli fiqh di sini. Ada hadis sikit. Beliau meninggal dunia ada dibunuh oleh pengikut Imam Malik yang tak masuk. Itu riwayat lain lah. Okey, yang mana anda tak tahu sumber dari mana, hanya dengar saja. Okey, dan anda ceritakan. Okey, soal tu disebut di sini ada banyak riwayat, tapi yang masyhur yang diriwayatkan oleh Ibnu Hajar dalam kitabnya Tawali Ta'sis Ma'ali Muhammad bin Idris, beliau mati akibat penyakit buasir dan meninggal selepas waktu Isyak pada malam Jumaat akhir bulan Rejab, dan ditanam pada selepas Asar pada esok harinya. Jenazah beliau dibawa daripada Fustat dan dikebumikan di perkuburan Bani Zahrah di Mesir. Okey. Sekadar itu dulu. Anda minta maaf lah kalau ada terkasar bahasa ke Masya. Okey. Dan anda minta maaf Raja-raja lain tidak dengar kerana itu kelemahan lah. Raja tidak betul nak dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.